Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita mengenai organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okey, jadi pada hari ini, pada kita 5 ni, kita memang akan belajar mengenai tumbuhan lah. Banyak kepada tumbuhan dan mengenai alam lah. Jadi saya harap kamu semua dapat beri tumpuan. Apa kita akan pelajari mengenai tumbuhan, sel-sel yang ada dalam tumbuhan, bagaimana apa itu tisu meristem, pertumbuhan, lengkung pertumbuhan, semua mengenai tumbuhan. Jadi dalam bab pertama tingkatan 5 ini, first kali kita akan tengok apa dia? Organisasi tisu tumbuhan. Okey, tisu ialah sekumpulan sel yang menjalani pengkhususan yang sama, mempunyai struktur yang sama dan menjalankan fungsi yang khusus. Maksudnya, tisu ni sebenarnya adalah sekumpulan sel, gabungan sel-sel. Sel ni dia bergabung membentuk tisu. Dan sel ni dia menjalani pengkhususan yang sama. Maksudnya kalau yang ni daripada asalnya dan dia berubah menjadi, dia dikhususkan untuk menjadi sel meristem contohnya. Jadi semuanya akan menjadi sel meristem yang memanjang dan adalah sifat-sifat yang tertentu. Yang mana pengkhusus, dia ni dah khusus untuk apa? Untuk membuat sesuatu tugas. Jadi struktur tisu ni, sel-selnya adalah samalah. Sama, di mana dia akan menjalankan fungsi tertentu. Okey, tisu tumbuhan terbahagi pada dua jenis, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Jadi ada dua jenis lah. Dalam tumbuhan ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil meristem, satu lagi tisu kekal. Okey, kemudian tisu meristem ni dia terdiri pada dua, iaitu tisu apex dan tisu lateral, ataupun kita panggil dia cambium. Okey, jadi dia ada apex dan juga lateral. Okey, kekal pula, tisu yang kekal ni adalah tisu yang sedang mengalami pembezaan atau telah mengalami pembezaan. Jadi tisu yang kekal ni dia dikategorikan kepada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okey, tisu vaskular pula dia terbahagi kepada xilem dan juga phloem. Vaskular, nama pun vaskular. Vaskular ni kalau kamu ingat lagi, dia macam apa dia? Salur dia macam satu salur. Okey, salur apa nanti kita akan tengoklah. Okey, tisu vaskular terbahagi pada xilem dan juga phloem. Manakala tisu asas terbagi pada tisu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Jadi untuk kamu lebih faham, okey, kamu tengok ni bagaimana pengkelasan tisu-tisu ni. Bermula dengan tisu tumbuhan terbahagi kepada dua, tisu meristem dan tisu kekal. Meristem ni dia terbahagi pada dua, apex dan juga meristem lateral. Kalau tisu kekal pula dia terbahagi pada tiga. Kita tengok sini, epidermis, asas dan juga vaskular. Okey, di bawah tisu asas ni ada parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Manakala tisu vaskular ni ada phloem dan juga xilem. Okey, apakah tisu epidermis? Okey, tisu-tisu sebenarnya okey, tisu-tisu epidermis ni dia melindungi tisu-tisu yang berada di bawahnya. Itu fungsi epidermis. Yang mana kalau kamu tengok sini, dia berada di luar. Dia berada di luar. Okey, jadi dia meliputi permukaan luar, luar daun, batang, akar, bunga, buah dan biji benih. Jadi di bahagian luar kepada tumbuhan ni kita panggil dia tisu epidermis. Okey, dia ibarat kulit lah kepada keseluruhan daripada tumbuhan tu. Okey, dia terbina daripada satu lapisan sel yang lepeh dan mempunyai vakuole yang besar. Kamu tengok vakuole dia ni ni. Vakuole dia besar
Dalam ni ya, dalam dia punya sel ni, vakuol dia besar. Okey, lapisan luar sel epidermis diliputi oleh kutikel yang berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, menghalang jangkitan mikroorganisma dan melindungi daripada kecederaan mekanikal. Jadi, di bahagian luar ni, di bahagian dinding ni, dinding sel ni, dia ada kutikel, kan? Dia ada kutikel. Apa tujuan kutikel ni? Dia akan elakkan daripada air dalam tumbuhan tu hilang. Dan juga bakteria tak boleh nak masuk. Bakteria tak boleh nak masuk dalam sel. Jadi untuk pengetahuan kamu, bukan sahaja manusia diserang oleh bakteria dan juga mikroorganisma, kan? Kulat bukan manusia sahaja. Tumbuhan pun berpotensi untuk diserang oleh mikroorganisma ni. Jadi dengan adanya kutikel, mikroorganisma tidak boleh masuk dalam tumbuhan ni. Dan juga melindungi daripada kecederaan mekanikal. Mekanikal contohnya kalau ada something yang langgar pokok tu ke, kan, dia ada lapisan luar yang akan menyelamatkan lapisan tisu-tisu di bahagian dalam ni. Okey, dan juga dia ada sel pengawal dan sel rambut adalah contoh sel epidermis yang mengalami pengkhususan. Jadi sel epidermis ni bukan jenis ini sahaja. Dia ada sel pengawal, sel akar rambut, yang mana dia contoh sel epidermis yang mana dia telah dikhususkan untuk tugas-tugas tertentu lah. Nanti kita akan tengok apa fungsi-fungsi sel ini. Okey, kita tengok pula tisu asas. Okey, tadi kita dah tengok tisu epidermis. Tisu epidermis yang mana kamu tengok yang sini ni. Dia termasuk dalam tisu kekal. Okey, tisu epidermis ni di bawah tisu kekal. Sekarang kita tengok pula tisu asas. Tengok satu-satu. Okey, kamu tengok sini, ini tisu asas di sini. Dia mengisi ruang antara tisu epidermis dengan vaskular. Okey, jadi epidermis kat luar lah, bahagian luar. Okey, jadi ruang antara epidermis dengan vaskular, ni vaskular sini, kan? Sini kita panggil dia, sini kawasan sini adanya tisu asas. Jadi dia isi ruang lah antara epidermis yang bahagian luar ni dengan vaskular yang berada di sini, kan? Yang berada di bahagian sinilah. Nak kata tengah tak juga, nanti kita akan bincangkan macam mana, bagaimana ianya disusun lah. Okey, tisu-tisu asas ni antaranya kita ada parenkima, kolenkima, sklerenkima. Jadi nak ingat senang je, kima-kima tu tisu asas lah dia. Kalau bunyi parenkima, itu tisu asas. Sklerenkima, tisu asas. Kolenkima, itu adalah tisu asas. Okey, parenkima ni adalah sel yang paling ringkas. Dia paling ringkas, sel yang paling ringkas, mempunyai dinding sel yang nipis dan vakuol yang besar. Okey, tersusun secara longgar dalam tumbuhan. Apa fungsi dia? Okey, fungsi dia akan simpan bahan makanan seperti kanji, gula dan air. Itu fungsi bahan makan dia simpan bahan makanan. Okey, memberi sokongan dan bentuk pada tumbuhan herba. Jadi dia yang menyebabkan tumbuhan renek ni, tumbuhan yang kecil-kecil ni boleh tegak. Sebab apa? Dia memberi sokongan. Okey, dan juga menjalankan fotosintesis, iaitu sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan adalah sel parenkima yang mengalami pengkhususan. Jadi sel-sel ini dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Sebab apa? Sebab dalam dia ada klorofil. Jadi apa-apa sel yang ada klorofil dia boleh jalankan proses fotosintesis. Okey, kita tengok pula sel kolenkima. Apa itu sel kolenkima? Ini bentuk dia, macam ni bentuk dia. Okey, dia adalah sel ringkas yang ditebalkan secara tidak seragam dengan pektin dan selulosa. Jadi kamu tengok ni lah, penebalan dia adalah tidak seragam. Ada yang terlebih kat tepi ni, ada sini dia tak tebalkan.
kan. Jadi dia berfungsi untuk sokongan mekanikal kepada tumbuhan muda, tumbuhan herba dan tumbuhan tidak berkayu. Jadi sel ni dia banyak pada pokok yang renek lah, kan, dan juga di bahagian tempat yang muda, kan. Jadi bagaimana bahagian tempat tu yang muda tu boleh menegak sebab adanya kolenkima ni, tisu kolenkima ni. Ya, dengan adanya pektin dan selulosa, dia akan menguatkan lagi lah struktur bahagian pucuk muda tumbuhan tersebut. Okey, bagaimana pula dengan sklerenkima? Sklerenkima ni tadi kalau macam kolenkima dia tak seragam. Tapi kalau macam kolenkima ni dia ditebalkan secara seragam. Kamu tengok ni, dia punya penebalan dinding dia, sel tu dia adalah secara seragam. Dia ditebalkan oleh apa? Oleh lignin. Kalau tadi kolenkima kamu tengok pektin, tapi yang ni adalah lignin. Okey, kebanyakan sel akan mati apabila mencapai kematangan. Jadi bila mana dia dah matang, dia akan mati. Ia berfungsi untuk memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan matang. Jadi biasa kita tengok kan, tumbuhan-tumbuhan yang matang ni dia ada sel-sel sklerenkima ni. Tapi macam contoh kamu tengok tumbuhan tu di bahagian tengahnya tiba-tiba macam berlubang kan. Tumbuhan tu dia berlubang di tengah-tengahnya. Mana pergi selnya? Jadi kebanyakannya tisu-tisu sklerenkima yang dah mati lah.